Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan diskriminasi? Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, diskriminasi ialah berbeza tindakan dan layanan terhadap masyarakat kerana berlainan warna kulit, agama ataupun jantina. Diskriminasi jantina merujuk kepada layanan yang tidak sama rata atau prasangka berdasarkan jantina seseorang individu. Ia merupakan isu berleluasa yang boleh memberi kesan pelbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, penjagaan kesihatan dan interaksi sosial. Diskriminasi jantina juga berlaku apabila individu dilayan secara tidak adil atau dinafikan peluang semata-mata disebabkan oleh jantina mereka, stereotip dan mengahadkan kelebihan mereka. Oleh itu penting untuk kita menangani diskriminasi jantina dan menggalakkan kesaksamaan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih bertolak ansur untuk semua individu tanpa mengira jantina mereka. Berdasarkan berita yang diambil pada tahun ini, hasrat mencapai kesaksamaan jantina di negara ini masih perlahan. Ekoran diskriminasi jantina di tempat kerja masih berlaku. Berdasarkan tinjauan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO terhadap 1,010 responden wanita pada 2020, sebanyak 56% wanita di negara ini pernah mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk diskriminasi di Malaysia. Selain itu, menurut kajian oleh Ipsos Malaysia, satu daripada rakyat Malaysia telah melihat tindakan gangguan seksual terhadap wanita di sekeliling mereka. Manakala sebanyak 23% dan 26% wanita Malaysia telah melihat contoh diskriminasi jantina di tempat kerja. Lebih membimbangkan, 20% lelaki dan 22% wanita Malaysia telah melihat seseorang individu melakukan serangan seksual terhadap wanita di tempat kerja. Kajian itu menyebut sebanyak 76% rakyat Malaysia percaya terdapat ketidaksamarataan antara wanita dan lelaki dari segi hak sosial, politik dan ekonomi di Malaysia. Selain itu, dapatan lain turut menyatakan seramai 58% rakyat Malaysia takut untuk bersuara dan memperjuangkan hak sama rata kerana akibat atau kesannya kepada mereka. Objektif kajian kes adalah untuk menilai kesedaran masyarakat dengan mengkaji tahap kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu kesetaraan jantina dan untuk mengenal pasti tahap diskriminasi terhadap jantina di Malaysia. Dapatan diperolehi daripada tinjauan keadaan diskriminasi Malaysia 2023 yang dijalankan oleh Persatuan Pendidikan Diversity AOD membabitkan 3,238 responden seluruh negara. Sama ada lelaki dan wanita, kedua-duanya pernah mengalami diskriminasi berkaitan jantina dalam kadar lebih kurang yang sama iaitu mewakili 21% bagi lelaki dan 27% bagi wanita. Antara masalah yang dikenal pasti menyumbang kepada diskriminasi antara jantina di Malaysia pertama sekali adalah faktor budaya, iaitu nilai-nilai tradisional yang memberikan keutamaan kepada lelaki atau mempunyai pandangan stereotip terhadap peranan jantina. Seterusnya ialah perbezaan dalam peluang pekerjaan, iaitu pemilihan pekerjaan, ketidaksetaraan gaji dan peluang pekerjaan yang terhad untuk wanita boleh menyumbang kepada diskriminasi. Apabila wanita tidak diberikan peluang yang setara, negara mungkin kehilangan bakat dan potensi yang dapat menyumbang kepada pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah diskriminasi jantina, langkah-langkah perlu diambil untuk memerangi stereotip gender, meningkatkan kesedaran masyarakat dan memastikan peluang yang sama untuk semua. Hai, seterusnya saya akan menerangkan tentang apa faktor-faktor berlakunya diskriminasi terhadap jantina. Jadi, ada 3 faktor yang saya akan terangkan. Yang pertama sekali ialah stereotip, yang kedua ialah kekurangan perwakilan politik dan yang ketiga ialah kekurangan perlindungan undang-undang. Faktor yang pertama ialah stereotip. Stereotip ni maksud dia bila orang umum atau masyarakat ni dia membuat pandangan atau prasangka sendiri terhadap sifat apa atau ciri apa setiap jantina ni patut ada atau peranan apa yang patut dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Contohnya, orang umum kata perempuan ni tidak rasional dan lelaki je yang boleh jadi ketua. So selalunya stereotip-stereotip ni lebih menjejaskan pihak wanita daripada lelaki. Dan ini semua berlaku hanya disebabkan oleh pandangan dan prasangka daripada masyarakat sahaja.
Jadi, bila seseorang itu mempunyai idea yang tetap terhadap sesuatu perkara, maka dia pun akan bertindak selari dengan pemikiran dia tu. Jadi dari situlah berlakunya diskriminasi terhadap jantina, iaitu melalui stereotip. Faktor yang kedua ialah kekurangan perwakilan politik. Ini maksudnya tak ramai wanita yang memegang jawatan dalam kerajaan atau bekerja dalam proses politik di negara dia. Dan ini maksudnya tak ramai wanita yang mewakilkan pihak wanita di negara dia. Berdasarkan statistik Human Rights Careers, daripada semua parlimen di negara, hanya 24.3% kerusi sahaja yang diisi oleh wanita pada awal tahun 2019. Jadi, bila tak ramai wanita yang memegang jawatan dalam kerajaan, maka isu-isu seperti cuti untuk jaga anak, pencen, undang-undang kesaksamaan jantina tidak dapat disuarakan dan perkara ini akan sejurusnya diabaikan. Hal ini menjurus kepada diskriminasi jantina. Faktor yang ketiga ialah kekurangan perlindungan undang-undang. Menurut World Bank, lebih 1 bilion wanita di dunia tidak mempunyai perlindungan undang-undang terhadap keganasan seksual domestik atau keganasan ekonomi domestik. Selain itu, terdapat juga kekurangan perlindungan undang-undang terhadap gangguan di tempat kerja, di sekolah dan di tempat awam. Tempat-tempat ini jadi tidak selamat dan tanpa perlindungan, wanita kerap perlu membuat keputusan yang menjejaskan dan mengehadkan maklumat mereka. Jadi, itulah antara faktor yang utama kenapa berlakunya diskriminasi terhadap jantina. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan-kesan diskriminasi jantina terhadap individu, organisasi dan juga negara. Pertama sekali, kesan diskriminasi jantina terhadap individu adalah ia boleh membuatkan seseorang itu mengalami kemurungan. Hal ini kerana diskriminasi boleh menjejaskan nilai diri dan identiti seseorang itu. Pendedahan yang berterusan terhadap stereotip negatif dan diskriminasi boleh membuatkan seseorang itu merasai bahawa dirinya tidak bercukupi dan tidak bernilai. Tambahan pula, tekanan dan kebimbangan yang berterusan boleh membuatkan seseorang itu kemurungan. Yang kedua, kesan diskriminasi jantina terhadap organisasi pula adalah peletakan jawatan di dalam kalangan pekerja. Perkara ini dapat dilihat terutamanya dalam kalangan pekerja wanita. Hal ini kerana pekerja wanita selalunya menerima gaji yang lebih rendah dan lagi sukar untuk mereka untuk menaiki pangkat kerana terdapat stereotip yang mengatakan bahawa wanita tidak sesuai untuk memimpin sesebuah organisasi. Hal ini membuatkan mereka meletakkan jawatan untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Akhir sekali, diskriminasi juga memberikan kesan yang buruk terhadap negara. Perkara ini kerana rakyat tidak akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Hal ini kerana rakyat yang berlainan jantina akan sentiasa bertengkar kerana layanan yang berbeza yang diberikan. Tambahan pula, diskriminasi juga menaikkan kadar jenayah di dalam sesebuah negara. Sebagai contoh, jenayah gangguan seksual yang dihadapi oleh kalangan wanita di tempat kerja. Perkara-perkara ini akan menjatuhkan imej negara kita di persada dunia. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah penyelesaian yang telah diambil untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap jantina. Jadi, ada dua penyelesaian yang telah diambil. Yang pertama iaitu melalui perjanjian antarabangsa iaitu CEDAW ataupun Convention on the Elimination of Discrimination Against Women yang menghendaki setiap negara menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan dalam semua bidang dan menggalakkan hak sama bagi golongan ini. Cara yang kedua ialah melalui tindakan afirmatif. Contohnya, coach wanita dan tempat letak kereta wanita telah disediakan di tempat awam. Hal ini melindungi wanita daripada bahaya seperti gangguan seksual. Inisiatif ini juga memudahkan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil dalam perjalanan. Jadi itulah antara penyelesaian yang telah diambil untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap jantina. Nama saya Natasha daripada Kolej Pengajian Seni Kreatif. Hai, saya Nur Imtiaz dari Fakulti Sains Kesihatan. Nama saya Muhammad Syawal Aiman bin Muhammad Ruzaidi. Saya seorang mahasiswa dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Nama saya Muhammad Imtiaz Harazi daripada Fakulti Undang-Undang.
Bagi saya, diskriminasi jantina ni terdapat apabila mendapat layanan yang berbeza daripada jantina yang berbeza. Pendapat saya, diskriminasi jantina ni merupakan layanan yang tak adil lah terhadap kaum lelaki dan juga kaum perempuan. Satu bentuk layanan yang berbeza terhadap jantina yang berlainan. Diskriminasi terhadap jantina ini apabila terdapat kekurangan dari segi layanan yang diberikan kepada jantina yang berbeza. Ya, pernah. Saya tak pernah. Tidak. Tidak. Kehidupan harian kita jadi tak seronok lah sebab kita dapat layanan yang berbeza dan rasa tak adil. Kehidupan seseorang tu akan menjadi tak aman dan tak harmoni dan orang tu dia akan mengalami kemurungan. Mangsa akan menjadi stres apabila memikirkan nasib hidup yang tidak adil. Boleh menyebabkan insecurity, terutamanya dalam kehidupan seorang mahasiswa maupun seorang pekerja. Spread awareness tentang diskriminasi jantina ni melalui sosial media. Spread awareness supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang isu diskriminasi terhadap jantina ni dan lagi ramai orang tahu cara untuk kita atasi ni. Kita perlu meningkatkan kesedaran kepada semua orang tentang isu diskriminasi terhadap jantina. Pihak kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang untuk mencegah diskriminasi jantina. Selain itu, mereka juga dapat menguatkuasakan hak kesamarataan terhadap para wanita, terutamanya dalam bidang pencarian tenaga kerja. Women are not even accepted as human beings. They are treated with injustice and inequality. Women are denied. They are neglected even in the developed countries. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body.